Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Hari ini kita akan berbicara sedikit berkenaan dengan sahur, iaitu bersahur, perkara yang biasa sangat sinonim jika kita berpuasa, terutamanya pada bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda daripada Anas bin Malik, bersahurlah kerana pada sahur itu ada keberkatan. Hadis ini hadis yang pendek yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Pertamanya, sahur ini adalah satu perkara yang sangat penting kepada kita umat Islam. Hukum bersahur dia adalah perkara sunat, tak menjadi wajib, walaupun kalau tengok pada lafaz hadis itu dia datang dalam fi'il amar berbentuk suruhan, tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahawasanya para sahabat diriwayatkan bahawasanya mereka ini puasa berterusan selama lebih daripada sehari dan mereka tidak bersahur, menunjukkan bahawasanya sahur ini adalah perkara yang sunat, tapi sunat yang sangat-sangat digalakkan. Ada beberapa kebaikan untuk bersahur ini. Pertama sekali, sahur ini dia membantu untuk menguatkan kita umat Islam yang berpuasa untuk kekal beribadah pada siang hari dan terus bekerja. Di mana kita tahu majoriti pada kita pada siang hari bekerja pada hari biasa, kecuali hujung minggu sebagainya. Jadi jika tidak ada sahur disyariatkan pada awal pagi, maka kemungkinan besar kita akan lemah untuk bekerja dan beribadat pun lemah, solat pun lemah, nak mengaji Quran pun lemah. Jadi apa tak boleh buat, dia berehat saja. Jadi sahur ni antara ubat yang paling baik. Yang kedua, sahur selain pada menguatkan untuk kita beribadah, dia secara umum menguatkan badan kita, kerana kita telah ambil sedikit makanan pada pagi hari yang mana jadi bekal untuk sepanjang hari kita yang kita tidak mengambil makanan. Yang ketiga dan yang paling penting sekali, sahur ini, perbuatan sahur ialah satu mengikut sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi jika berpuasa, Nabi akan bersahur. Jadi apabila kita nak bangun sahur pada awal pagi, kita bangun, hendaklah kita kena ada niat, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk ikut adat, tapi itu ikut sunnah Nabi SAW. Kerana jika kita berniat untuk ikut sunnah Nabi, insya-Allah ada pahala yang besar kerana menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan antara hikmah atau kebaikan sahur ini, bila kita bangun sahur, kita automatik kita akan bangun pada awal pagi, yang mana awal pagi adalah waktu yang sangat-sangat berkat, sangat-sangat ada keberkatan untuk kita berdoa, untuk kita menghidupkan malam dan untuk solat, berzikir, mengaji Quran dan sebagainya. Jika pada waktu yang kita tak berpuasa, kita mungkin tidak ada sebab untuk bangun contohnya, jadi kita tak bangun awal pagi, maka kita kehilangan waktu untuk berdoa, kita kehilangan waktu untuk solat malam dan sebagainya. Tapi bila kita bangun sahur, kita boleh sekalikan package sekali dengan untuk menghidupkan malam. Dan di antara kebaikan bersahur juga, dia sebenarnya membezakan kita dengan ahli kitab. Ada hadis Nabi SAW riwayat Muslim, fasl baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlus suhur. Pembeza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jadi kalau kita bangun sahur, Nabi galakkan sangat bangun sahur, nak bezakan kita dengan ahli kitab. Kenapa? Ahli kitab mereka juga berpuasa, tapi mereka tiada disyariatkan untuk bersahur. Jadi membezakan dengan mereka adalah sahur itu sendiri. Seterusnya, sahur ini dia secara tidak langsung membantu kita bangun awal pagi dan memudahkan untuk kita solat subuh secara berjemaah. Yang mana kita tahu solat subuh ini adalah solat yang kebiasaannya ramai yang terlewat. Mungkin yang tinggal tak seramai yang terlewat, tapi ramai yang terlewat pada awal waktu. Jadi bila kita bangun sahur, yang mana sahur itu adalah sebelum subuh, jadi kita akan automatik kita akan solat subuh berjemaah. Jika dalam keadaan sekarang ni, solatlah subuh berjemaah bersama ahli keluarga di rumah. Jangan lepaskan peluang ni untuk mengambil kekuatan untuk solat subuh berjemaah. Moga-moga ia istiqamah sehingga selepas kita
selesai Ramadan, selepas tamat Ramadan, kita kekal istiqamah solat subuh berjemaah di awal waktu. Okay. Untuk bersahur ini ada beberapa adab yang mana kita kena ikut, kita kena buat, kita cuba untuk buat, kerana dia adalah perkara yang baik. Pertama sekali, kita apabila bersahur, kita makan sekadarnya. Jangan kita bersahur untuk makan untuk 2 hari. Jangan kita bersahur untuk makan untuk 5 orang, seorang untuk makan 5 orang. Itu bukan cara yang baik lah. Islam tidak ajar untuk kita berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan lupa untuk makan kurma dan sahur kita. Kerana Nabi SAW bersabda, nikmat sahur mukmin at-tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah tamar. Dan timbul persoalan, bilakah waktu yang terbaik untuk kita makan sahur, untuk kita bersahur? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ditanya, bilakah waktu Nabi bersahur? Maka Anas balik menjawab, kadar Nabi bersahur dengan subuh adalah kadar bacaan Al-Quran yang sederhana sebanyak 50 ayat. Jadi kemungkinan adalah 15 minit atau 20 minit sebelum. Jadi apabila kita sahur terlalu awal, contohnya sebelum tidur, kita terus gabung sahur dengan siapa, ataupun pukul 2 pagi contohnya, kita sudah lewat, ataupun kita terbangun malam, bangun 2 pagi kita sahur, kita makan sebab takut tak bangun. Itu adalah perbuatan yang dipanggil apa? Mukhalafatus sunnah. Dia bertentangan dengan apa yang Nabi buat. Kenapa? Nabi melewatkan sahur dengan kadar 50 ayat bacaan Al-Quran, yang tidak laju, tidak perlahan. Jadi anggarannya mungkin dalam 15 minit ke 20 minit atau setengah jam sebelum Nabi mulakan makan, dan tamat sebelum azan. Dan timbul lagi soalan lain, bilakah kita perlu berhenti untuk bersahur? Sebab kalau kita biasa dengar waktu imsak, adakah kita berhenti waktu imsak atau azan? Yang sebenarnya waktu sahur akan tamat apabila azan subuh. Tapi yang biasa yang ada kat klinik kita imsak itu adalah waktu untuk berjaga-jaga. Tapi penghujung sekali adalah waktu subuh. Orang azan subuh, maka itu tamatlah waktu untuk kita bersahur. Wallahu alam, setakat saja yang berkaitan dengan sahur. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.